Hai geng, tolong subscribe, copy link, hantar kat mak ampak antok hang. Okey, ini aku punya tagline yang duk marah. Okey, kita nak sembang, kita nak tanya, kita nak ni kalau hampa ada jawapan apa-apa boleh komen di bawah, boleh bagi tahu kat semua orang dan komen di bawah. Okey, kita nak tanya dan tajuk kita hari ni apakah pendirian Parti PAS? Apakah yang Parti PAS nak bawa? Dan kita tanya juga soalan kepada Parti UMNO. Apakah pendirian Parti UMNO dan apakah Parti UMNO nak bawa sebenarnya? Apakah tujuan-tujuan mereka nak menang pilihan raya? Dan kita tanya pula kepada Parti PKR. Kita tanya pula kepada Pakatan Harapan. Okey, untuk pengetahuan hampa, macam di dalam Pakatan Harapan ada Parti PKR dan di dalam Parti PKR ada ada seorang hamba Allah ni yang bernama Rafizi Ramli. Dia dah menang menjadi timbalan presiden dan sekarang Rafizi Ramli dia dah lancarkan Ayuh Malaysia, satu event yang di bawah Ayuh Malaysia, dan ada beberapa orang, hampir 10 orang orang yang terpenting di dalam Ayuh Malaysia. Dia membawa di dalam Ayuh Malaysia ni apa yang nak kena buat, apa yang akan buat untuk rakyat Malaysia, apakah keperluan-keperluan, apakah peluang-peluang, apakah sistem-sistem pembaharuan yang perlu buat. Okey, itu daripada Parti PKR. Dia menceritakan tentang anak muda, peluang pekerjaan, lepas tu sambung belajar, ekonomi, pertanian, segala mak nenek ada di dalam Ayuh Malaysia. Hampa boleh macam hampa boleh search Ayuh Malaysia Rafizi Ramli ataupun boleh follow dekat Facebook Rafizi Ramli dan Iswardi Moni dan ramai-ramai lagi. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal Parti PAS. Sebab aku ni bekas pengundi PAS. Nasib baik aku tak jadi ahli PAS. Tapi aku duk ikut belakang orang PAS ni gila-gila namanya. Sebab aku ni orang PAS dulu. Aku mengundi PAS. Dan setelah itu aku menyesal dengan PAS. Apa yang prinsip PAS sekarang ni? Dulu dia kafirkan UMNO, dia mengkafirkan semayang kena semayang dua. Lepas tu dia yang menentang PAS, tiba-tiba dia dapat dana daripada PAS. Tiba-tiba PAS dapat dana daripada UMNO. Lepas tu lepas pilihan raya depa bersama UMNO. Depa yang nak jatuhkan UMNO, last depa yang bersama dengan UMNO. Depa bersama berteriak, menangis dan depa berpisah dengan UMNO balik. Mula duk ada cantik dah muafakat macam nasional. Depa nak bawa prinsip Melayu Islam. Lalas apa yang berlaku? Hang kata kat aku kata kat hang, aku kafir hang kafir aku. Lepas tu bila dah nak sampai pilihan raya, sama-sama duk buat sombong. Kan? Lepas tu hang kata kat aku, lepas tu hak yang budak-budak di bawah ni pakat-pakat duk nak juga join. Kan? Duk nak juga MN, Muafakat Nasional. Tiba-tiba apa yang berlaku? Sekarang ni kita pun tahu Parti PAS dia nak bawa Islam. Dia nak bawa cara-cara Islam, undang-undang Islam. So, sekarang ni hampa ingat tak sebelum PAS jadi kerajaan dan di waktu mula-mula PAS jadi kerajaan, kan? PAS kata kami adalah kingmaker. Kami adalah kingmaker. Kalau macam di dalam gabungan tu parti PAS tak mau parti di dalam gabungan tu tak mau ikut kehendak PAS, kami bila-bila saja kami boleh tarik sokongan. Itu di waktu, kalau tak silap aku macam mula-mula terbentuk mula-mula terbentuk Perikatan Nasional ataupun sebelum terbentuk Perikatan Nasional. Dan setelah orang yang berucap kata kingmaker tu, setelah dia ada dalam kerajaan, dia dapat jawatan menteri, dia dapat kenikmatan menteri, dia dapat segala mak nenek kenikmatan. Apa yang berlaku sekarang? Adakah setelah Parti PAS ada di dalam kerajaan, adakah sistem agama Islam, pengurusan untuk rakyat-rakyat yang beragama Islam, sosial-sosial untuk orang-orang yang beragama Islam, apa yang berlaku sekarang? Adakah menjadi yang lebih baik dan juga malah menjadi lebih teruk? Sehingga kan kita dengar
Waktu zaman PKP paling sedih sampai umat Islam perempuan terpaksa melacurkan diri. Ya Allah Rabbi, sampai kena melacurkan diri untuk dapatkan duit ringgit. Tambah-tambah waktu musim PKP, student tak boleh nak balik kampung, duduk di asrama, tak tahu nak buat apa sehingga perlu menjana wang dengan benda tak elok. Jadi adakah setelah parti PAS ada di dalam kerajaan, parti PAS ni betul-betul mendakwah rakyat supaya dekat dengan agama, dekat dengan buat kebaikan, beri manfaat kepada orang, jaga sembahyang 5 waktu. Adakah benda tu berlaku setelah parti PAS ada di dalam kerajaan? Ataupun tak ada langsung? Macam nasihat untuk rakyat Malaysia. Cuba hampa bayangkan zaman Barisan Nasional. Cuba hampa fikir balik. Barisan Nasional. Lepas tu Pakatan Harapan. Lepas tu Perikatan Nasional. Adakah umat Islam, orang yang beragama Islam mendapat manfaat dan juga dapat mengubah dapat mengubah macam gaya hidup sebagai seorang yang beragama Islam menjadi yang lebih baik, malah menjadi yang terbaik? Adakah? Adakah? Ataupun sama aja? Kan? Parti PAS hanya berusaha menjual agama, pergunakan agama untuk dapat undi, untuk mendapat sokongan. Malah di sebalik tu dia tak bagi pun nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat balik ni, jaga sembahyang, jagalah agama, bacalah Quran, buatlah kebaikan, bacalah hadis, ambil ilmu, tambahlah ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Adakah nasihat-nasihat macam tu? Malah adakah dia dakwah rakyat supaya meninggalkan zina, menjauhi maksiat? Sebab kita pun tahu pelacuran yang berlaku dekat dekat KL, tahu mana, kan? Bapuk-bapuk, pondan-pondan, tahu mana. Takkan tak ada operasi. Takkanlah macam nak kena tunggu dulu TV3 mai baru nak buat operasi. Sepatutnya benda ni bila berkaitan agama, seperti mana macam negara Islam yang lain buat, ramaikan penjawat awam, kan? Macam jabatan agama, ramaikan penjawat awam dan boleh bekerja, berkhidmat untuk macam pergi buat rushing, macam pergi buat serbuan supaya memberi amaran kepada orang-orang yang membuat maksiat ni. Sebab kita negara Islam tapi maksiat paling banyak sekali. Anak-anak muda sekarang, Allahu Akbar, terlalu banyak berleluasa. Adakah parti PAS fokus kepada bab-bab ni? Satu lagi kita nak tanya pasal RUU 355. Bagus sangat. Aku bekas orang PAS pun aku suka sangat RUU 355 yang dok pergi turun dekat Padang Merbuk. Adakah dia perbentang sampai hari ni? Tangguh dia sampai hari ni dia tak bentang. Sedangkan kalau RUU 355 PAS dapat bentangkan, kita umat Islam pun kita rasa alhamdulillah, kita rasa bangga. Sebab apa? Undang-undang diperketatkan. Jadi apa yang berlaku sekarang? Setelah PAS ada dalam kerajaan, apa yang berlaku? Okey, kita nak kata Kedah dah haramkan judi. Apa yang berlaku lagi? Masih ada lagi kedai-kedai judi yang masih buka. Dan judi ada 3. Aku ada berbicara di dalam live tadi. Ada 3 judi. 3 jenis judi. Judi yang di kedai, sport toto lah, kuda lah, apa semua ni. Satu lagi ni, nombor 2 ni, kuda. Judi seperti kuda-kuda ni juga. Kuda, sport toto apa ni. Yang Cina ke, Melayu ke, yang dok pi masuk perkampungan, pi cari orang-orang yang dok main judi, pi beli direct. Macam tak perlu pergi ke kedai. Terus pergi beli, pergi masuk kawasan-kawasan mana-mana, pi beli, dia bawa mesin satu, dia print. Itu pengalaman aku duduk dekat Temelloh, aku duduk dekat site, aku tengok geng-geng Indon ada, Melayu ada, geng-geng ni, duk pi beli nombor-nombor rekod. Kan? Satu lagi, judi melalui online. Judi online hak yang duk spin tu.
Aku orang terdekat aku pun ada duk tu pinjam kat kita RM20, tanya nak buat apa. Oh ni nak beli makan, tahu-tahu RM20 pi kira macam pi top up. Kan minta lagi esok tu, minta lagi. Rupanya duk main judi. Kan kita pun takkan bagi, lebih baik duit RM20 tu kita pergi bagi dekat orang lain. RM20 duk spin, duk spin, duk spin. Lepas tu bila dapat duit, pergi bagi duit haram tu dekat mak pak hang. Kan bagus tak bagus? Jadi benda ni boleh sekat. Kerajaan Malaysia ada hak. Sekarang ni PAS ada di dalam kerajaan Malaysia. Boleh, dulu kan kata kingmaker, boleh je ugut, boleh je. Kan? Cakap, okay, kalau hang tak buat kami tarik sokongan. Tapi adakah PAS berani? Kalau dia nak tarik sokongan, dia takkan dapat nikmat-nikmat dah. Dia parti dia yang ada dalam kerajaan takkan dapat peruntukan. Kita boleh nilai sendirilah. Kita boleh nilai sendiri. Jadi segalanya yang dia bawa selama ini hanya untuk pergunakan agama untuk menarik minat orang untuk menyokong parti PAS. Tapi dia kira macam dia apa yang aku nampak dia pergunakan agama, pergunakan bangsa demi kuasa dia saja, bukan demi Islam. Bukan demi Islam. Sebab sekarang dia ada di dalam kerajaan, parti PAS ada di dalam kerajaan. Adakah mereka ada dalam kerajaan, mereka betul-betul memanfaatkan agama? Okay, macam adakah mereka memanfaatkan kuasa yang mereka dapat? Kita duk tengok, pi buat pelancaran sana, pi buat pelancaran sana, pi buat pelancaran, pakai itu, pakai ini, apa semua. Malah Haji Hadi pun duk kapi korang, tahu-tahu dia pi majlis Hindu, no, duk pi pakai sari lah, apalah, apa semua. Dulu hang duk kata orang lain kapi lah apa, lepas tu perbuatan tu hang buat. Apa cerita sekarang? Duk pakai bunga lah, apa, tokong, apa semua, macam-macam. Jadi macam mana? Kan? Jadi, tak perlulah nak pergunakan agama, pergunakan bangsa. Seperti parti PKR, tak ada pergunakan agama dan juga bangsa. Tak ada pergunakan agama dan bangsa untuk Pakatan Harapan. Pakatan Harapan di dalam perlembagaan parti dan juga dalam Malaysia ada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan dan undang-undang. Tak ada satu orang pun boleh langgar undang-undang dan juga tak ada seorang pun boleh langgar undang-undang. Siapa langgar tetap kena hukum. Hang parti apa kan, kalau parti hang tu ada agenda-agenda yang merugikan rakyat, yang merugikan negara, pi buat laporan dekat ROS. Kalau ada parti-parti politik ni yang pas duk kata duk nak usik perlembagaan lah, nak rungkai lah, apalah. Kalau benar benda tu berlaku, pi buat laporan dekat ROS dan SPRM pelbagai. Dan untuk pengetahuan hampa, semalam Haji Hadi daripada ahli parlimen macam Julutong dah buat laporan SPRM terhadap Haji Hadi atas dia tak mengaku dia bagi duit 1.4 juta kepada apa nama Sarawak Report Reclaim apa, lupalah nama apa kan. Dia tak mengaku sedangkan dia dah kalah dah atas tuduhan, atas kenyataan yang apa nama Clay Brown keluarkan, Sarawak Report keluarkan, kata Haji Hadi parti PAS menerima 90 juta ringgit daripada UMNO. Dan Haji Hadi dia tak mengaku bila dah naik mahkamah. Lepas tu Sarawak Report menang. Lepas tu itu pun dia tak guna Mahkamah Malaysia, dia guna kira macam Mahkamah Australia, dan dia selesaikan di luar mahkamah kan. Lepas tu Haji Hadi bayar 1.4 juta ringgit kepada Clay Brown, kepada Sarawak Report untuk tutup kes ni. Haji Hadi balik Malaysia, dia kata okey, kita menang kan. Dia tutup kau-kau punya dekat Sarawak Report. Lepas tu Sarawak Report pun bengang. Sarawak Report pun cakap apa dia ni, oh ni kita dah settle belakang, tata hang balik hang kata hang menang, sedangkan Sarawak Report yang menang. Lepas tu sekarang ni dia duk dia kira macam dia duk bagi alasan-alasan bodoh. Kita boleh nampak lah ciri-ciri Haji Hadi ni atas fitnah. Hang lebay atas kepala, hang orang agama, hang tahu fitnah tu tak boleh, tapi tetap parti PAS meneruskan fitnah. Dan boleh katakan parti PAS yang bila dia fitnah,
orang saman dia naik mahkamah, dia kalah. Parti PAS dah banyak sangat kalah fitnah. Yang terbaru fitnah Ustaz Ustaz Dasuki Rani terhadap bekas Menteri Agama Mujahid Rawak. Lepas tu bila macam Mujahid Rawak reply atas dia punya fitnah, terus dia saman Mujahid Rawak naik mahkamah, bentangkan balik tabung haji. Tahu-tahu orang PAS kalah. Orang PAS kalah kena bayar 10,000 kalau tak silap aku. Dia berasa dia betul, dia hanya dapat respon daripada WhatsApp. Dia rasa dia dah betul dah, rupanya fitnah. Tak ada satu aset pun tabung haji yang dijual kepada orang bukan Islam. Okey? Fikir-fikirkan, kita boleh nilai sendirilah orang yang betul-betul perjuangkan agama ataupun orang yang betul-betul pergunakan agama. Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak UMNO, PAS dan Parti Bersatu. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.